Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faruzuddin Ma'arifin, S47021, pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kaunseling UMT. Saya akan membentangkan tentang projek ilmiah tahun akhir yang telah saya jalankan yang bertajuk hubungan antara kesejahteraan psikologi dan kecerdasan emosi terhadap kesihatan mental pelajar universiti. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana seseorang individu menyedari kebolehan mereka sendiri, dapat menghadapi tekanan norma kehidupan dan boleh bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Kesejahteraan psikologi pula merujuk kepada kemampuan individu yang menangani stres, mengelakkan konflik, meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Kecerdasan emosi pula merujuk kepada kebolehan seseorang untuk mengawal emosi diri dan emosi orang lain serta boleh membezakan kebaikan. Here we go. Terdapat 5 bab di dalam kajian ini, iaitu bab 1 untuk pengenalan, bab 2 kajian literatur, bab 3 metodologi kajian, bab 4 dapatan kajian dan bab yang terakhir adalah perbincangan cadangan dan rumusan. Antara objektif kajian yang terlibat di dalam kajian ini ialah yang pertama, mengukur tahap kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar universiti. Yang kedua, mengukur tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar universiti. Yang ketiga, mengukur tahap kesihatan mental pelajar universiti. Dan objektif yang keempat adalah untuk mengkaji hubungan antara kesejahteraan psikologi dan kecerdasan emosi terhadap kesihatan mental pelajar universiti. Semasa kajian dijalankan, beberapa persoalan dapat dikenalpasti dan dikemukakan, iaitu yang pertama, apakah tahap kesihatan mental pelajar universiti? Yang kedua, apakah tahap kesejahteraan psikologi pelajar universiti? Yang ketiga, apakah tahap kecerdasan emosi pelajar universiti? Dan yang keempat adalah, adakah terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologi dan kecerdasan emosi dengan kesihatan mental pelajar universiti? Kajian yang dijalankan juga melibatkan dua hipotesis, iaitu yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan psikologi dan tahap kesihatan mental pelajar universiti. Hipotesis yang kedua pula ialah terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan tahap kesihatan mental pelajar universiti. Bagi menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan kaedah kuantitatif,
Dan sampel kajian yang dipilih untuk menjadi responden telah dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah yang terdiri daripada pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kaunseling UMT. 88 orang responden dipilih untuk menjadi responden dalam kajian yang dijalankan. Data yang diperolehi melalui borang soal silik dianalisis menggunakan SPSS versi 26.0. Borang soal selidik yang diedarkan kepada responden terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian 1, demografi responden. Bahagian 2, soal selidik kesihatan umum YHQ28 mengandungi 28 item. Bahagian 3, skala kesejahteraan psikologi RIF yang mengandungi 29 item. Dan yang keempat, bahagian 4, skala kecerdasan emosi Bar-On yang mengandungi 117 item. Hasil dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa majoriti responden mempunyai tahap kesejahteraan psikologi, kecerdasan emosi dan tahap kesihatan mental yang tinggi, iaitu nilai min yang diperolehi melebihi 36.8 bagi setiap pemboleh ubah. Bagi menjawab hipotesis yang pertama, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan psikologi dan tahap kesihatan mental pelajar universiti di mana nilai kolerasi ialah 0.492 dan nilai P adalah sifar. Manakala bagi hipotesis yang kedua juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan tahap kesihatan mental di mana nilai kolerasi ialah 0.377 dan nilai P juga adalah sifar. Hal ini menunjukkan kedua-dua hipotesis adalah diterima. Jika tahap kesejahteraan psikologi dan kecerdasan emosi tinggi, maka tahap kesihatan mental juga tinggi. Di dalam kajian yang dijalankan, saya dapat merumuskan bahawa tahap kesejahteraan psikologi, tahap kecerdasan emosi dan tahap kesihatan mental pelajar adalah tinggi dan terdapat hubungan yang signifikan antara ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut. Kajian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat seperti pihak universiti dan ibu bapa dalam pemantauan kesihatan mental para pelajar. Cadangan yang dibuat bagi kajian yang akan datang ialah memperluaskan skop kajian. Tujuan ini adalah bagi mendapatkan data yang lebih tepat dan menyeluruh. Sekian sahaja pembentangan projek ilmiah tahun akhir yang telah saya jalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.